Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pentadbiran Kerajaan Perpaduan kini semakin huru-hara apabila keputusan penting dibuat tanpa hala tuju yang jelas serta bertentangan dengan prinsip tanggungjawab kolektif Kabinet, kata Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Syari. Ahmad Fadli berkata demikian merujuk kepada keputusan melanjutkan kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki untuk penggal ketiga yang menurutnya mencerminkan kekeliruan dan ketidaksepakatan dalam kalangan pemimpin utama kerajaan. Rafizi tentu faham konsep kolektif responsibility. Beliau timbalan Presiden PKR dan seorang Menteri Kabinet. Nurul Izzah pula naib Presiden parti yang mengetuai kerajaan, tetapi kedua-duanya kata tak setuju. Jadi siapa sebenarnya yang luluskan penyambungan kontrak Azam Baki? Soalnya dalam satu hantaran hari ini. Beliau mengulas kenyataan Nurul Izzah Anwar yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelantikan Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk penggal yang ketiga. Beliau menyifatkan ia sebagai satu keputusan yang tidak dialu-alukan dan hanya akan menyukarkan usaha membawa perubahan struktur serta budaya dalam institusi penting negara. Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli, turut menyatakan beliau tidak bersetuju dengan pelanjutan tersebut. Bagaimanapun Rafizi berkata, beliau tidak boleh menyuarakan ketidaksetujuan secara terbuka kerana beliau adalah seorang Menteri Kabinet. Ahli Parlimen Pasir Mas itu turut menyatakan kebimbangannya terhadap kemungkinan wujud keputusan-keputusan lain yang juga dibuat tanpa persetujuan bersama sekaligus mencetuskan persoalan mengenai ketulusan dan keutuhan struktur pentadbiran kerajaan. Itu baru satu keputusan. Bagaimana dengan keputusan-keputusan penting lain yang mungkin juga dibuat tanpa konsensus? Dan nanti bila tindakan itu terbukti merugikan negara, adakah masing-masing akan lepas tangan dan berkata, "Oh, dulu pun saya tak setuju," katanya lagi. Menurut Ahmad Fadli, senario ini adalah manifestasi kepada kegagalan kerajaan melaksanakan reformasi secara menyeluruh, di mana slogan reformasi hanya tinggal retorik dan tidak diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Negara sudah jadi haru biru, angkara reformasi tempang, katanya. Pentadbiran Kerajaan Perpaduan kini semakin huru-hara apabila keputusan penting dibuat tanpa hala tuju yang jelas serta bertentangan dengan prinsip tanggungjawab kolektif Kabinet, kata Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Syari. Ahmad Fadli berkata demikian merujuk kepada keputusan melanjutkan kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki untuk penggal ketiga yang menurutnya mencerminkan kekeliruan dan ketidaksepakatan dalam kalangan pemimpin utama kerajaan. Rafizi tentu faham konsep kolektif responsibility. Beliau timbalan Presiden PKR dan seorang Menteri Kabinet. Nurul Izzah pula naib Presiden parti yang mengetuai kerajaan, tetapi kedua-duanya kata tak setuju. Jadi siapa sebenarnya yang luluskan penyambungan kontrak Azam Baki? Soalnya dalam satu hantaran hari ini. Beliau mengulas kenyataan Nurul Izzah Anwar yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelantikan Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk penggal yang ketiga. Beliau menyifatkan ia sebagai satu keputusan yang tidak dialu-alukan
dan hanya akan menyukarkan usaha membawa perubahan struktur serta budaya dalam institusi penting negara. Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli, turut menyatakan beliau tidak bersetuju dengan pelanjutan tersebut. Bagaimanapun Rafizi berkata, beliau tidak boleh menyuarakan ketidaksetujuan secara terbuka kerana beliau adalah seorang menteri kabinet. Ahli Parlimen Pasir Mas itu turut menyatakan kebimbangannya terhadap kemungkinan wujud keputusan-keputusan lain yang juga dibuat tanpa persetujuan bersama, sekaligus mencetuskan persoalan mengenai ketulusan dan keutuhan struktur pentadbiran kerajaan. Itu baru satu keputusan. Bagaimana dengan keputusan-keputusan penting lain yang mungkin juga dibuat tanpa konsensus? Dan nanti bila tindakan itu terbukti merugikan negara, adakah masing-masing akan lepas tangan dan berkata, "Oh, dulu pun saya tak setuju," katanya lagi. Menurut Ahmad Fadli, senario ini adalah manifestasi kepada kegagalan kerajaan melaksanakan reformasi secara menyeluruh, di mana slogan reformasi hanya tinggal retorik dan tidak diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Negara sudah jadi haru biru, angkara reformasi tempang, katanya. Pentadbiran kerajaan perpaduan kini semakin huru-hara apabila keputusan penting dibuat tanpa hala tuju yang jelas serta bertentangan dengan prinsip tanggungjawab kolektif kabinet, kata Ketua Penerangan PAS Pusat, Ahmad Fadli Syari. Ahmad Fadli berkata demikian merujuk kepada keputusan melanjutkan kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki untuk penggal ketiga yang menurutnya mencerminkan kekeliruan dan ketidaksepakatan dalam kalangan pemimpin utama kerajaan. Rafizi tentu faham konsep kolektif responsibility. Beliau timbalan Presiden PKR dan seorang menteri kabinet. Nurul Izzah pula naib Presiden parti yang mengetuai kerajaan, tetapi kedua-duanya kata tak setuju. Jadi siapa sebenarnya yang luluskan penyambungan kontrak Azam Baki? Soalnya dalam satu hantaran hari ini. Beliau mengulas kenyataan Nurul Izzah Anwar yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelantikan Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk penggal yang ketiga. Beliau menyifatkan ia sebagai satu keputusan yang tidak dialu-alukan dan hanya akan menyukarkan usaha membawa perubahan struktur serta budaya dalam institusi penting negara. Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli, turut menyatakan beliau tidak bersetuju dengan pelanjutan tersebut. Bagaimanapun Rafizi berkata, beliau tidak boleh menyuarakan ketidaksetujuan secara terbuka kerana beliau adalah seorang menteri kabinet. Ahli Parlimen Pasir Mas itu turut menyatakan kebimbangannya terhadap kemungkinan wujud keputusan-keputusan lain yang juga dibuat tanpa persetujuan bersama, sekaligus mencetuskan persoalan mengenai ketulusan dan keutuhan struktur pentadbiran kerajaan. Itu baru satu keputusan. Bagaimana dengan keputusan-keputusan penting lain yang mungkin juga dibuat tanpa konsensus? Dan nanti bila tindakan itu terbukti merugikan negara, adakah masing-masing akan lepas tangan dan berkata, "Oh, dulu pun saya tak setuju," katanya lagi. Menurut Ahmad Fadli, senario ini adalah manifestasi kepada kegagalan kerajaan melaksanakan reformasi secara menyeluruh, di mana slogan reformasi hanya tinggal retorik dan tidak diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Negara sudah jadi haru biru, angkara reformasi tempang, katanya.